Kadang-kala wujud keadaan yang mana kita belum nak namakan lagi kita punya structure variable kita kan. Macam tadi kita ada birth, kita ada current. Kadang-kala kita belum, masih kita tak tahu, mungkin ada beberapa keadaan yang mana kita masa kita nak isytiharkan structure, kita tak nak letak lagi nama structure tersebut. Jadinya boleh, okey, dengan cara kita kena letak satu nama sebagai pengganti kepada nama structure tersebut. Okey, contohnya di sini tadi anda boleh tengok kita ada, kalau kita pergi pada kod yang atas, contohnya kita ada struct atau month, date dan year, birth. Okey, di depan struct ni tak ada apa-apa lah. Okay, tapi kalau kita pergi pada topik yang sekarang ini, iaitu di depan struct ni kita akan letak satu dipanggil sebagai type, jenis kan. Okey, saya boleh tulis sedikit di sini. Ini adalah, kita kata structure data type name lah, structure data type name ataupun structure data type. Okey, kita letak jenisnya sahaja kan. Tapi dia sikit berbeza, dia bukanlah integer, bukanlah double, bukanlah string ataupun character, sebab nanti anda akan lihat sebenarnya dalam structure, okey, kita bukan sahaja boleh gunakan int, kita boleh campurkan dia dengan pelbagai yang lain. Maka kita gunakan satu perwakilan iaitu date, yang mana date ni dinamakan sebagai data type. Okey, faham ya? Okay, macam di sini, ni adalah integer, maksudnya data type ni adalah integer. Tapi akan wujud keadaan nanti anda akan pergi, anda boleh lihat contohnya, kalau saya boleh tunjukkan di sini kita ada sekejap ya, kita ada string, integer dan double. Okey, jadinya kesemua ni adalah type yang berbeza, tapi kita nak letak dia dalam satu structure. Okey, bila kita nak letak dalam satu structure tapi kita tak nak tulis lagi apa nama structure tersebut pada masa kita declaration, maka kita masih perlu tulis sesuatu, iaitu di sini dinamakan sebagai structure data type. Okey, so ibaratnya boleh bayangkan ini adalah int ataupun double dan sebagainya. Kita akan gunakan ini nanti untuk masa kita nak declare structure ataupun nak bagi tahu nama structure yang sebenar. Okey, so kat sini tulis date creates a new data type. Okey, ataupun date is a new data type without actually kita the need to reserve any storage location lagi ya. Okey, tak apa, nanti kita tengok contoh. So by convention, the first letter used to for the data type name kat sini mestilah uppercase kan, uppercase kan. Okay, ini adalah capital letter lah, uppercase. Okay, the creation of the create a new data type. Okay, apa yang kita buat sekarang ni, dia creates a new data type but without actually reserving any storage location. Biasanya bila kita contohnya bila kita buat begini, int x, maka program kita selalunya dia akan, bila dia declare, dia akan reserve ataupun dia akan peruntukkan sedikit ruang dalam simpanan komputer kita untuk x. Okay, tapi di sini tidak berlaku begitu. Okay, cuma kita bagi tahu dia je jenis apa, bagi tahu komputer kita jenis apa kita punya structure tersebut, iaitu jenis integer, tapi kita tak simpan lagi ruang untuk structure tersebut yang kita belum namakannya lagi. Kita ada nama di sini, yang ada hanya jenisnya, iaitu data type. Tapi jenisnya apa? Jenisnya sebenarnya ada 3, iaitu pada member structure tersebut, iaitu int dan int. Okey, kat sini date, it simply declare a date structure type. Okay, hanya bagi tahu date structure type, iaitu ada 3 int and how data item are arranged. Maksudnya
dalam kita punya structure nanti, yang pertama adalah month, day dan year, tapi tiada ruang lagi diperuntukkan. Okay, so the actual storage for the members, okay, untuk kesemua pemboleh ubah di sini is reserved only when variables name are assigned. Okay, bila kita letak je nama structure, barulah komputer akan memperuntukkan ruang untuk structure tersebut. Contohnya, kita tambah di sini pada baris bahagian bawah di sini satu baris, iaitu date birth current. Maksudnya macam mana? Maksudnya seolah-olah macam saya cakap, ini adalah type, jenis. Okay. Jenisnya adalah date. Okay. Birth ni adalah pemboleh ubah, variable. Tapi pemboleh ubah jenisnya structure. Ni pun sama juga, pemboleh ubah. Sebab tadi kita ada birth and current kan, so kita gunakan birth dan current. Okay. Ini adalah sama juga. Kalau kita tengok sebelum ni kita ada contohnya int x, y. Kan sama kan? So x adalah variable, sama macam birth. Y adalah variable, sama macam current. Tapi sini date adalah jenisnya type, iaitu bersamaan ataupun seolah-olah sama dengan int ataupun double, terpulang kan. Okay, so date adalah jenis, type. Tapi dalam date tersebut ada 3 lagi type. There are 3 types. Yang pertama sekali adalah int dan in, yang ketiga. Okay, dan bila kita tulis begini definition statement, maka our computer reserve storage for 2 date structure variable, okay, iaitu bernama birth dan current. Okay, jenis kepada ialah member atau field kepada birth dan current adalah month, day dan year yang kita dah tengok di sini. Okay, jadinya kita boleh pergi pada kod kita, kod 54. Okay, sama juga sebenarnya, iaitu kita letak date di sini, kemudian di sini kita declare saja. Okay, kita declaration, kemudian di sini baru kita, maksudnya declaration of the structure lah. Okay, kalau saya boleh tengok sekejap nota, kemudian kita define lah. Okay, ataupun di sini yang sebenarnya kita sebenarnya ni adalah actual declaration tersebut of birth dan current, ataupun kat dalam nota ni ditulis sebagai, maaf, okay, tulis sebagai sekejap ya, definition. Okay, definition statement, mungkin betul di sini, definition. Okay, kemudian di sini berlaku initialization. Ni sama macam kod yang tadi. Okay, sebagai nilai untuk birth dot month sekian-sekian, day, year. Kemudian kita ada current pula. Current kita ada month, day dan year. My birth date is ini, today is current month, current day, current year, sama macam tadi. Kita ubah sedikit, iaitu hanya di atas sini, kemudian di hujung sini kita buangkan dia birth dan current, tapi kita letak pada baris nombor 13. Itu saja perubahan yang kita buat. Kalau kita run, tak ada error. Okay, in fact sama juga outputnya dengan apa yang kita ada tadi lah. Okay, boleh tengok. Okay, itu saja untuk video